Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama, insya-Allah. Pada malam ini kita akan bincang hadis yang ke-65 ataupun hadis yang ketiga. Habis dah hadis yang ketiga tu, cuma nak sebut sikit lagi. Hadis yang ketiga ataupun hadis yang ke-65. Kalau kira tertib daripada awal, hadis yang kita bincang pada malam ini adalah hadis yang ke-65. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti asy-syaitan ahadukum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang syaitan, akan datang kepada seseorang dari kalangan kamu. Syaitan akan datang mengganggu kamu. Syaitan akan bertanya, man khalaqa kadza, siapakah yang telah menciptakan benda ini? Man khalaqa kadza, siapakah yang telah menciptakan benda ini? Dia tanya gitu. Siapa dia cipta langit, siapa dia cipta, macam-macam lah. Akhir sekali dia akan tanya, man khalaqa rabbak, siapakah yang telah menciptakan Tuhan engkau? Fa'idha balaghahu, dan apabila sampai pertanyaan itu kepada seseorang kamu, falyasta'idz billah, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah. Walyantahi, dan hendaklah ia hentikan. Mana dia jangan layanlah, dia hentikan. Jangan biarkan lagi persoalan itu bermain di minda. Jangan hidup main belit dalam kepala lagi. Tak lihat. Sini ada dua perkara yang mana sebelum ni kita bincang dah. Oleh kerana hadis ini diletak di bawah tajuk waswas. Seperti yang kita maklum bahawa waswas ini dia merujuk kepada bisikan syaitan yang menjurus kepada perkara yang tidak baik. Kalau bisikan yang berbentuk kebaikan itu dipanggil ilham. Itu pembahagian ulama. Jadi hak ni hadis yang ke-65 ni, bisikan yang dimaksudkan di sini adalah waswas, iaitu perkara yang tidak baik. Jadi syaitan ni dia akan menimbulkan perkara-perkara ataupun bisikan-bisikan yang boleh merosakkan. Itu tujuan syaitan. Syaitan ni dia tak ada lahir daripada dia kebaikan. Dia nak keburukan. Jadi keburukan adalah hadis ni yang disebut ni adalah keburukan dari sudut memesongkan seseorang daripada keimanan itu. Ni Allah Nabi sebut syaitan tu gitu. Jadi bila berlaku lagu tu, jangan layan. Tu kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yantahi, dan berhenti. Di sini ada beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang perlu kita faham seperti mana yang disebut oleh ulama. Yang pertamanya, kenapa Nabi SAW bila timbul satu-satu bisikan yang tidak baik, khususnya yang hendak mengganggu dari segi kepercayaan kita, dari segi akidah, maka Nabi memerintahkan supaya kita sebut a'udzubillah. Mana bergantung kepada apa sebab? Saya sebut dah sebelum ni, dengan pengalaman manusia semata-mata, dengan kecerdikan manusia semata-mata, sebenarnya dia tidak mampu nak lawan syaitan.
Mana kalau dia nak erak dengan akal dia lah, dengan cerdik dia nak lawan syaitan, tak usah guna kaedah-kaedah agama, tak usah bergantung dengan Tuhan nak lawan syaitan misalnya, dia tak mampu. Sebab apa? Sebab syaitan dia tak ada kerja lain. Atau bahasa muda, syaitan dia tak ada gitu ya kerja dia. Gak kita ni banyak kerja. Nak mikir tu mikir syaitan sahala dia mikir. Ni. Dan syaitan ni setiap ada sebab dia tahu tu ya. Allah tak tahannya sebab dia tu dia boleh masuk ke dalam tubuh kita hadis-hadis akan datang. Makna dia akan sentiasa bersama kita semua. Sebab itulah dalam Islam ni dia ada konsep tazkiyatun nafs, bersih jiwa. Kemudian dia kena ada zikir kepada Allah. Sebab apa? Sebab nak lawan syaitan. Makna syaitan ni kita kata 24 jam duduk dengan kita. Enggak kita diingat Tuhan bukan 24 jam. Tanya kita tak ingat Tuhan tu lah, mana kita berada dalam situasi yang bahaya. Nabi nak ayat sini, syaitan ni kadang-kadang kita tak nampak tipu daya dia, halus sangat. Bahkan kadang-kadang sebanyak mana dah pengalaman kita. Kita terasa nak buat sesuatu yang buruk, dan ada setengah kita buat, ada setengah kita buat. Dan bila mari rasa buruk, rasa sesuatu yang tidak baik dalam tubuh kita, kita tak berasa pun itu adalah waswah daripada syaitan. Mana kita tidak berasa itu sebenarnya musuh kita sedang menghembuskan sesuatu untuk memesongkan kita daripada agama Allah. Jadi sini Nabi kata tak usah kecek banyak. Bila terlintas sesuatu yang tidak baik, itu syaitan. Tu kena letak gitu sekali, baru selamat. Jangan kita nak fikir nak buat klasifikasi gini rugi masa. Tu falyasta'id billah, kena kata lah. Bukan sahadih dalam riwayat Abu Daud, pada banyak riwayat yang menyebutkan bila ada gangguan dalam jiwa kita, kena kata la a'udzubillah. Bahkan dalam setengah-setengah huraian hadis ni, apa saja kita boleh nilai kalau terlintas tu molek tak molek. Kita boleh agak tenangkan kita. Ini molek, ini tak molek. Jadi bila perkara tu tak molek, walaupun tak molek tu melibatkan musuh kita. Kadang-kadang kita mari rasa kenal, suka kita, dia mari berasa. Bila musuh kita, bila orang yang kita tak suka tu kena bala, dia mari kita mari berasa Allah. Senang hati kita dah. Dia mari berasa gitu. Molek kata gitu. Tak molek. Dia tak boleh kita berasa kecuali orang tu memang jenis teruk benar lah. Kita kata kafir harbi ataupun dia ni memang jenis zalim sungguh. Sebab peringkat zalim luar biasa. Itu bak lain. Hal tu pun kita kena kata alhamdulillah, bersyukur. Allah balas dia gitu, suka jadi sekat, jadi tersekat perbuatan jahat dia. Tapi nak berasa suka, asasnya dalam agama, bila seorang tu kena bala susah, kita berasa suka, kita berasa senang hati, itu tak molek. Dari segi tazkiyatun nafs. Jadi bila benda tu malah kena kata lalu lah. Sebab tu dalam hadis tersebut tu, kalau kena kepada musuh-musuh kita, kita tak astagfirullah. Mana kita kembali balik. Sebab benda tu tak molek. Auzubillah, astagfirullahalazim. Na'udzubillah, kita kata dah. Maknanya kita bimbang takut. Waktu tu sebenarnya syaitan sangat berpeluang, berpeluang syaitan tu nak merosakkan kita. Kena kata lalu. Benda tak boleh, kena kata lalu. Gitu Nabi nak ajar. Apa tu? Kerana kita pada waktu tu kita berada dalam situasi yang lalai. Cara nak mengembalikan balik ingatan kepada Allah adalah dengan kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu maksudnya. Selain daripada Nabi nak ajar kita nak lawan iblis, nak lawan syaitan ni sebab dia pengalaman luah. Syaitan ni pengalaman luah dalam merosak, memesongkan manusia. Jadi kita kena bergantung dengan Allah SWT. Selain daripada tu, Nabi juga sebut sini, saya nak ambil umum dulu. Nabi juga sebut wal yantahi. Dua perkara sebut. A'udzubillah, lepas tu kita kena usaha lalu biasa kita menyibukkan diri kita dengan perkara lain. Kata a'udzubillah minasyaitanir rajim, tu baca Quran ke, tu zikir ke, kena buat. Dia tak boleh dengan a'udzubillah saja. Maknanya wal yantahi ni setengah ulama dia bui makna. Dia meletakkan makna wal yantahi bila kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan sudahlah, boleh, jangan duduk layar lagi pemikiran itu. Disebut begini. Misalnya dalam syarah ni, wal yantahi itu maknanya berhentilah
berhenti daripada dia. Wal yantahi anil istirsal ma'hu fi dhalika bal yalja'u ila Allah fi daf'ih. Berhentilah daripada terus duk mikir benda-benda yang dicetuskan oleh syaitan itu dalam minda kita itu. Dan terus selalu kita pergi selalu kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk menolak perkara itu. Dengan ingat Tuhan, maksud dengan zikir pada Tuhan. Misalnya bila terletak benda-benda tak molek, selain pada kata auzubillah, baca ayat Quran. Siapa dia hilang? Dia kena lawan. Jadi sini sebenarnya ada sedikit makna perlawan dia. Bermula daripada kita kata auzubillah tu sebenarnya kita nak lawan syaitan. Dia tak boleh lawan sekuat, dia kena lawan sampai habis, sampai hilang. Sampai kita rasa tenang. Gitu maksud dia. Hak tu Nabi nak ayat ni. Selain daripada itu, perkara jahat ni, perkara jahat ni dalam saya terus terjemahlah dia punya huraian dia. Perkara tak baik ni yang kita sebut waswas ni, sama ada kecil ke dia ataupun besar yang menyentuh akidah, dia tetap memberi kesan kalau kita layan dia. Kalau layan tak boleh. Kecil ke besar kalau benda tak molek dia tak boleh layan. Perkara yang ketiga ni, kenapa Nabi SAW sebut falyasta'iz billah wal yantahi? Antara tujuan dia ni, Nabi nak isyarat kepada kita dalam kehidupan kita, bila berlaku waswas dalam diri kita yang menyentuh perkara yang sudah musallamat, dia panggil perkara tu sudah diterima umum. Misalnya kita kata siapa yang menciptakan Allah, perkara tu perkara selesai dah tu, perkara jelas dah bagi ahli tauhid. Dan persoalan tu timbul tu bukan nak jawab tapi nak menimbulkan ni kegelisahan, nak menimbulkan keraguan. Jadi Nabi nak ajarnya bukan semua soalan perlu kita layan. Sebab kalau kita jadi ahli panel ke apa kalau kita nak jawab semua setiap soalan tu tak perlu. Antara perkara yang tidak perlu dijawab adalah perkara musallamat dia panggil. Ni kalau orang ngaji ilmu jidal, ilmu tentang perdebatan dan sebagainya, benda musallamat. Musallamat ni maknanya sesuatu yang diterima umum dah, semua orang terima. Bahkan penciptaan alam ini memang Allah jadikan itu musallamat. Orang non muslim pun terima. Lepas tu bahawa Allah ini tidak diciptakan, sebab Allah mujid, Allah yang menciptakan. Jadi bila ditanya siapa yang menciptakan Allah, ini bukan soalan sebenarnya. Ini bukan soalan. Banyak dalam kehidupan kita nampak zahir soalan, sebenarnya dia bukan soalan. Halus ni Nabi nak ajar cara nak lawan. Sebab kita nak lawan musuh hak zahir ni lebih mudah lagi. Tu pun kadang-kadang kalah kita. Jadi kena ingat Nabi nak ayat ni di segi halus ni, dalam syarah ni dalam sebelum lepas ni saya akan baca sikit. Banyak mana persoalan yang timbul dalam kehidupan kita dalam bentuk soalan secara langsung ataupun tidak langsung, dia sebenarnya bukan soalan pun, tapi dia adalah racun, serangan. Cuba ni misalnya, man khalaqallah, apakah sebenarnya soalan? Tidak. Ini adalah senjata syaitan, racun syaitan. Dia syaitan dia hembuskan dalam jiwa kita nak supaya kita jadi hak kemah tauhid, jadi luar mula, jadi longgar sebenarnya. Ya, orang-orang cerdik kadang-kadang dia merosakkan orang dengan persoalan ya. Soalan dia tu bila dia tanya orang jadi pening seminggu. Tu orang bisa kenal. Orang hebat. Tu. Jadi maknanya soalan ni jangan kita layan sangat. Tebal layan, kalau kita buat senyap dia akan hilang dia. Banyak mana manusia ni rosak dia ni kerana dengan persoalan. Duk layan persoalan. Jangan layan. Orang dia nanya bila dia puas dia berhenti sendiri. Tapi kalau kita layan, benda kecil pun jadi besar, jadi besar. Hak tu Nabi nak ayat. Imam Khattabi ada buat sedikit komentar ni. Dia kata kenapa Nabi SAW tidak benarkan, tidak memberi keizinan untuk kita layan persoalan-persoalan yang boleh merosakkan akidah ni. Kata Khattabi, dia kata lau adina sallallahu alaihi wasallam fi mahajjatihi lakana al-jawab sahlan ala kulli muwahhid ولكان الجواب مأخوذا من فحوى الكلام فإن أول كلامه يناقض آخره لأن جميع المخلوقات
malakin wa insin wa jinnin wa hayawanin wa jamadin dakhilun tahta ismil khalq. Kata Imam Khattabi, kata kalaulah Nabi SAW beri izin kepada sahabat untuk jawab, bila timbul dalam minda tu waswah daripada syaitan, siapa dia buat langit, siapa dia, tu boleh jawab biasa ya. Akhir sekali dia tanya siapa yang menciptakan Allah. Kalau kita nak jawab tu, kita duduk menunggu, ambil masa setengah dia duduk main dengan proses, duduk cuba jawab dalam minda, dia akan jadi rugi masa. Sebab apa? Sebab hak ni musuh syaitan ni, dia tak akan jadi Islam ke syaitan. Seraya dia tak akan terima. Sebab dia tanya ni, kalau orang ngaji balaghah, dia ada dua perkara soalan. Dia panggil istifham ingkari, selagi dia panggil pertanyaan dengan maksud nak tolak, bukan nak terima, bukan dia nak menjelaskan. Selagi istifham yang pertanyaan tetapi dia nak jawab. Semua tu berbentuk soalan belaka. Kita nak tolak pandangan orang, kita nak menafikan pandangan orang, tapi kita kemukakan dalam bentuk soalan. Dan ini salah satu strategi syaitan. Dari Nabi sebut ini salah satu strategi syaitan. Jadi tak perlu jawab. Kalau nak jawab pun mudah ya. Mudah ya bagi orang muwahhid, kullu muwahhid, setiap orang yang ahli tauhid mudah jawab. Bahkan jawapan itu kita ambil daripada kata-kata itu sendiri. Kata mula-mula tanya man khalaqa hadza wa man khalaqa, siapa cipta bumi, siapa cipta ini. Jadi dia sebut dah Allah. Bila sebut dah Allah, bila Allah ni pencipta yang hakikat, kita kata Allah tu sendiri tidak ada yang menciptakan dia. Tidak ada yang menciptakan dia. Jadi bagi orang muwahhid dia boleh jawab, tapi perlu ke jawab? Tak perlu. Tak perlu jawab. Sebab apa? Sebab yang bertanya itu dia bukan nak jawab. Dalam kehidupan kita ni, kalau kita sibuk nak jawab orang tanya, tak kerja buat. Tahu-tahu main dalam dunia internet. Pakai pening yang begitu. Nak pergi mana-mana tak ada. Dia musuh Islam ni, dia tak tidur. Pukul 2 jawab. Jawab lalu. Dia tak tidur. Aku kena jawab habis parut kita. Tapi kan tak sejawab pasal nak jawab lagu tu lah. Tapi kukuk mana pun kena tengok keadaan. Tengok keadaan. Sebab dalam internet sebenarnya musuh-musuh Islam ni ada setengah tu memang kerja dia dibayar khusus itu saja. Itu pekerjaan dia. Itu pekerjaan dia. Orang Islam tak ada begitu. Tak tahulah, boleh dia ada. Jadi kata Khattabi lagi, sebab Khattabi kata kalaulah Nabi buka persoalan bila timbul tu, Nabi buka untuk jawab, Nabi beri izin untuk jawab, bermula daripada persoalan-persoalan yang mudah-mudah, siapa yang menciptakan alam ini, bukit, buka dan sebagainya, wa yamtaddul qawlu fi dhalika ila ma la yatanah. Jadi akan duk bahas, jadi duk mikir siapa tidak berkesudahan. Rugi masa dengan begitu. Sebab pengalaman ahli-ahli falsafah hak sesak ni, kerana persoalan yang timbul, orang falsafah ni pelik. Dia kata persoalan tercetus dalam minda kita itu adalah pintu ilmu. Dia letak gitu lah. Dia tidak tahu setengah-setengah tu bukan pintu ilmu, racun. Itu bahaya. Dan kita kena tahu latar belakang hadis ni. Kalau buat falsafah ni memang dia cari jawapan. Siapa bertahu-tahu siapa yang menciptakan alam ini? Allah, Tuhan, satu zat. Tapi zat tu sendiri siapa dia? Siapa dia? Kalau dia jadi sesak gitu. Sehingga ada ahli falsafah tu nak ayat dia nak mikir, nak cari manusia yang hakikat manusia. Sebab dia tengok manusia ni sebuah binatang. Dia mari dalam minda dia, manusia sebenarnya lagu mana? Sebab dia tengok manusia sebuah binatang. Binatang makan, binatang ada keluarga, manusia pun ada keluarga, manusia beranak, binatang pun beranak. Dia tengok rupa. Lepas tu sebuah binatang jenis rebut luar, manusia pun jenis rebut luar, tak sebagi. Pelik. Sehingga ada setengah ahli falsafah tu siapa bawa pelita sehari cari hakikat manusia. Habis homo dengan gitu. Sekali telitah nak cari hakikat, kena 2-3 tahun. Pakai ada habis homo dengan gitu kan. Pakai hidup dia begitu je. Tak jumpa juga cari Tuhan. Sebab apa dia ada?
Sini ni kita kalau kalau kita faham daripada kenyataan ni, mana manusia ni dia kalau dia nak berfikir dengan cara yang betul, dia mesti ada landasannya. Sebab Nabi SAW sekejap saja, sekejap saja, dan dia tidak jadi sesak mikir. Kalau ada orang panggil berlapik dengan wahyu, tak boleh hati-hati lah. Kalau kita mikir tidak guna wahyu, kita akan jadi sesak. Tak kira dalam bidang sosiologi, bidang apa pun tak boleh. Tak boleh. Sebab tu orang cerdik yang tidak hidup dengan cara agama, tidak mikir cara agama, dia akan sesak walaupun cerdik. Walaupun cerdik. Sebab manusia dengan akal semata-mata tidak boleh menjamin dia tidak sesak. Tak boleh. Waktu sudah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia. Sebab tu dalam kini simple je, syaitan mari tu Nabi sebut terang. Nabi kata kena berkata dengan Tuhan. Baru tu. Sebab kalau kamu nak urut dengan akal kamu, sesak kamu. Dah terbukti dah ramai hak sesak. Hak ajaran-ajaran salah. Apa jadi gitu? Tarikat sesak apa jadi gitu? Asalnya nak cari jalan, nak jumpa Tuhan, ta'abbud ila Allah, taqarrub ila Allah dan sebagainya. Nak supaya kita terima hakikat, nak biar hati kita betul-betul jilah kepada Allah SWT. Sehingga kita kalau kita ibadat pun bukan kerana nak syurga. Dia mari buah lagu tu, dia cari dalam bentuk nak membersihkan dia. Asalnya molek, niat molek, tetapi oleh kerana tidak guna kaedah agama, akhirnya sesat. Dan kita tengok pengalaman semua agama, semua dia melalui proses tazkiyatun nafs. Semua ahli-ahli agama, tak kira Buddha, tak kira Hindu, asal dia adalah nak bersih jiwa. Tetapi cara tu, dalam agama kita kalau nak bersih jiwa, dia kena pakai mari masjid, baca Quran, kena iktikaf di masjid. Jangan iktikaf dalam gua. Kalau iktikaf dalam gua, jumpa dengan gua gitu. Ni siapa iktikaf dalam hutan 5 tahun. 5 tahun. Saya baca buku ajaran sesat di tempat kita ni lah. 5 tahun dia duduk dalam hutan. Iktikaf dalam hutan. Dia panggil suluk lah, dia panggil suluk. Tak boleh pahala kira apa lah. Kalau duduk 5 tahun iktikaf di masjid pun dari sana rumah, saya nak pukul anak batu. Nah, tapi kok mana masjid ni tempat dia sebenar. Sebab tu Nabi bila terima wahyu ke Nabi tak gidah di Gua Hira. Padahal di Mekah baru tu di Masjid Haram tu penuh dengan berhala, tapi Nabi pergi situ juga. Pergi di masjid tu juga. Jangan lari daripada itu. Kata Imam At-Tibi, sebab Imam At-Tibi ni salah seorang syarih kepada kitab Mishkat. Imam At-Tibi dia ada syarah, buat syarah banyak jilid jugalah. Antara hak dia sebut, maksud Nabi kata bila sebut auzubillahi minasyaitanir rajim, liantahi itu maknanya berhenti. Apa maksud berhenti itu? Maksud Nabi kata berhenti itu mana hendaklah tinggalkan, jangan lagi berfikir tentang lintasan yang terlintas dalam hati kamu tu, jangan kamu fikir lagi. Bila kamu berta'awuz, yakni berlindung kepada Allah daripada waswas syaitan, jangan kamu fikirkan lagi perkara itu. Kamu hendaklah menyibukkan diri kamu dengan perkara lain, dengan zikir-zikir dan sebagainya. Kerana dalam hadis ni kata At-Tibi, Nabi bukan sekadar suruh isti'azah. Isti'azah ni istilah kepada orang yang kata a'udzubillahi minasyaitan. Dia panggil isti'azah. Kalau basmalah kita kata bismillahirrahmanirrahim. Nabi suruh 2 perkara, isti'azah dan kamu buat perkara lain yang berlawannya dengan Allah SWT. Itu maksud dia ni. Nigah pun dia maksudnya hadiah-hadiah. Kita boleh ambil sini, ulama kata sikit lagi dia bersama. Dan Nabi tidak suruh kita duduk fikir persoalan-persoalan. Nabi tak suruh kita dalam bab ketuhannya, dalam bab fikir tentang zat Tuhan, Nabi tak suruh. Sebab hal ni bila kata siapa ciptakan Allah, ini maknanya syaitan nak letak kita dalam posisi fikir tentang zat Tuhan. Jadi seseorang tu kalau dia fikir tentang zat Tuhan, dia jadi sesalan. Tafakkaru fillah, la tafakkaru fi khalqillah, la tatafakkaru fillah. Setengah ulama kata itu kata-kata Sayyidina Ali. Khilaf lah, setengah kata lain. Tapi kuku mana pun ulama kata hak ni sebenarnya. Fikir tentang kejadian Tuhan, kamu akan maju. Jangan kamu fikir tentang zat Tuhan. Sini syaitan nak mengajak kita supaya kita fikir tentang zat Tuhan. Maknanya itu perkara tak betul tu.
Bila fikir tentang zat Tuhan, sesiapa cipta Allah ni fikir tentang zat Tuhan. Itu tak boleh. Kata Syekh At-Tibi, kalau lagu tu makna seorang tu akan jadi sesak, jadi terpesa. Tak boleh. Bahkan secara umumnya kita tak perlu dah bincang tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amrun dururi dah, tak boleh dah. Tak perlu bahas dah tentang zat. Siapa dia ciptakan Tuhan? Tak perlu bincang. Tak perlu bincang. Ini antara perkara yang tidak boleh dibincang. Kalau bincang jadi sesak. Sebab tu tak boleh. Gitu. Itu maksudnya. Kemudian hadis seterusnya lebih kurang. Hadis seterusnya, hadis riwayat Bukhari juga. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah juga. Kata Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas yatasaalun hatta yuqal hadha khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah faman wajada min dhalika shay'a falyaqul amantu billah wa rusulihi muttafaqun alaih. Ini lebih kurang. Cuma Nabi jawab dalam bentuk lain sikit. Ni jawab pada Nabi ni bila kata Abu Hurairah, Rasulullah ada bersabda, manusia ni akan sentiasa diganggu dengan persoalan-persoalan. Manusia ni akan diganggu dengan, orang panggil apa? Waswah. Akan diganggu, ada semua. Akan ada semua. Sehingga pada satu peringkat gangguan dalam bentuk waswah tu mari, Allah telah menciptakan semua makhluk. Maka siapa pula yang menciptakan Allah? Sebab tu serupa dengan hadis tadi. Cuma Nabi ayat sini, cara nak tepis tu, cara nak buat tu, cara nak lawan persoalan-persoalan yang bersifat syirik itu, yang boleh merosakkan akidah itu. Nabi kata siapa dia mari dalam minda dia lagu tu, timbul waswah lagu tu, dia kena kata amantu billah. Kena baru semula tauhid tu. Aku beriman pada Allah. Aku beriman pada Rasulullah. Maknanya jawab gitu ya, senang. Jawab gitu ya. Itu salah satu cara. Bila mari gangguan gitu, Allah, kul huwallah. Kita sebut ayat-ayat yang menunjukkan kepada tauhid, kepada keimanan. Ini salah satu jawab. Kalau kita tak sekata auzubillah, itu yang dimaksudkan dalam hadis. Ini lebih kurang tadi juga. Kemudian hadis seterusnya, hadis ke-67 ataupun hadis kelima di bawah bab waswas ini, wa ani ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu min al-jinni wa qarinuhu min al-malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah? Qala wa iyaya, walakin Allah a'anani alayhi fa'aslama. Dia boleh baca dua kan? Boleh baca dua, tapi makna berbeza lah. Boleh baca fa'aslamu, boleh baca juga fa'aslama, tapi makna jadi berbeza. Jadi ulama pun tak tahu hak mana sebenarnya hak lebih kuat. Walaupun ada juga yang terjih, kena kata fa'aslama, ada juga kita tengok selepas ni. Fala ya'muruni illa bi khairin, rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kamu, ana terjemah gitu ya, mafhum, ma minkum min ahadin, setiap kamu, masing-masing kamu akan diwakilkan kepada dia, maka akan diletakkan kepada dia, Nabi tugaskan kepada dia, akan ada bersama. Itu maksud waqad wukila bih, akan sentiasa ada bersama dia. Qarin, teman dia berupa jin, dan teman dia berupa malaikat. Jin ini dalam syarah-syarah hadis disebut jin sini maksudnya syaitan ataupun iblis. Itu jin yang dimaksudkan di sini, sebab dia menjurus kepada waswas itu. Wa qarinuhu minal malaikah, dan teman dia berupa malaikat. Ini dikatakan ilham. Jadi malaikat ni disebut malaikat mulhim, dia panggil. Dalam istilah dia, malaikat yang Allah SWT khusus ada bersama kita semua ni, dia panggil mulhim, malaikat mulhim. Ni lah, ni pengalaman juga jadi sesak ni. Ni hak sesak lah, yang silap kita sebut ni apa-apa tarikat,
apa Pak Sofi. Banyak juga guna ni. Mulhim, malaikat mulhim. Kau apa? Malaikat mulhim. Nak ilham kepada dia. Ya apa? Malaikat mulhim. Takut usah lagi. Jadi lagu sebab tu dia tak Allah. Ni sebenarnya ayat ni ada bersama kita ni. Jin pun ada. Jadi semacam berlaku perbalahan, perebutan juga. Ni duduk menimbulkan was-was. Orang panggil jin. Maksudnya syaitan lah, iblis. Ada salah lagi duduk suruh buat baik semua. Ni orang panggil malaikat. Lepas tu lagu mana? Kita bincang selepas ni. Jadi bila Nabi sebut begitu, setiap kamu ni akan ada. Sama ada jin yang disebutkan iblis ataupun syaitan dan malaikat. Kedua-duanya sentiasa menyuruhkan kamu melakukan sesuatu. Kalau jin, suruh buat benda jahat. Kalau malaikat, suruh buat benda baik. Jadi sahabat tanya, wa iyyaka ya Rasulullah. Rasulullah pun begitu juga kah? Mana Rasulullah pun ada dua juga kah qarin tu? Qarin dalam bentuk jin, qarin dari kalangan malaikat. Gitu juga kah Rasulullah pun? Sahabat tanya. Maka Rasulullah jawab, wa iyyaka, aku pun begitu juga. Aku pula begitu juga. Walakin Allah, tetapi Allah anani, Allah tolong aku. Alaihi, a'ana ala, tolong untuk lawan. Tapi Allah begitu tolongnya kepada aku untuk lawan. Untuk lawan mana? Lawan hak jahat tadi. Lawan hak jahat tadi. Fa aslamu, maka aku selamat. Kalau kita baca fa aslamu, Allah bantu aku untuk lawan hak jahat. Fa qarinuhu minal jinni tu. Fa aslamu, maka aku selamat. Tetapi kalau kita baca fa aslama, walakinna Allah a'anani alaih, dan tetapi Allah tolong aku lawan hak jahat dengan cara fa aslama, dengan dia menjadi baik. Masuk Islam. Masuk Islam. Ni timur muskil, pakai iblis masuk Islam. Pakai syaitan masuk Islam. Dia kata hak ni jin. Jin kan ada Islam, ada kafir. Pula kalau fa aslama tu maknanya dhamir mustatirun fi taqdiru huwa tu yaudu ala jin. Kembali pada jin. Kalau baca aslama, fala ya'muruni, lalu oleh kerana sebab tu setengah ulama kata fa aslama tu betulnya. Sebab apa? Sebab depan tu. Maka bila dia tu masuk Islam, dia jadi baik, hak jahat tadi jadi baik, maka dia tidak suruh aku buat melainkan hak baik-baik sahaja. Hadis riwayat Muslim. Ini jadi khilaf faruk ini jadi khilaf faruk. Kalau kita tengok dalam syarah hadis, khilaf bab. Cuma kita tengok dulu. Saya nak bincang cara ringkas. Sebab hak kita naknya bukan hak khilaf tu. Kita naknya hadis ni dia panggil hadis ihzar. Hadis ni termasuk dalam hadis ihzar. Hadis Nabi nak suruh kita beringat bahawa hidup kita ni kalau kita beres semua dengan orang, semua orang baik kita pun, musuh kita tetap ada. Musuh dalam bentuk qarin. Ada sama. Katakanlah kita duduk tepi masjid, kita pengajar agama, orang-orang sekeliling kita semua orang soleh lah ke. Jangan kita sedar hati. Jangan kita sedar hati. Musuh kita masih ada. Apa dia? Qarin. Kena ingat. Sebab tu manusia kalau dia duduk sorang, kadang-kadang manusia duduk sorang lebih teruk lagi, lebih jahat lagi perangai dia. Manusia ni ketika dia duduk sorang, tak ada orang lain tu, dia kadang-kadang lebih teruk lagi. Apa? Situlah sebenarnya diri dia yang sebenarnya. Perangai mana? Perangai qarin tadi antaranya. Dia sentiasa menimbulkan dari dia untuk buat benda jahat. Tambah-tambah benda jahat tu benda dia boleh buat tanpa ada orang, tanpa pertolongan orang. Dengan internet, dengan gapolan, orang lain pukul 3 pagi nyacai buat dosa. Masa itulah dia duduk harta, mesih harta kau ni, benda-benda jahat-jahat tu, benda-benda fitnah dan sebagainya. Jadi orang pagi hari bangun buka puasa tu dihidangkan dengan fitnah tu. Ni perangai manusia. Jangan termain aja lah. Bahayanya sebab manusia tu rasa perkara tu tidak berdosa sebab mudah sangat. Sebab tu ulama sebut, Imam Ghazali pun sebut, anda tak ingat dalam bab dia kata perkara yang paling bahayanya adalah bila dosa tu dengan terlalu mudah. Bahaya juga semua. Menyebabkan manusia tak berasa dosa itu dosa. Sebab mudah tak. Kalau sebelum ni sebelum zaman internet, kalau nak sabar fitnah ni, dia kena ada orang, kena ada guru baru boleh. Enggak guru ni, gu tidur tak ada lah.
Nak buat fitnah tak boleh, dah beda gu tidur. Nah, kita nak mengumpat, nak gapo, kena ada gu depan orang panggil orang. Bila gu tak ada, gu tidur dah, tak ada lah. Tapi lah ni tak apa. Pukul 3 pagi orang tidur belaka pun, dia masih lagi boleh buat fitnah. Maknanya untuk buat fitnah menimbul, orang panggil nak buat dosa tu terlalu mudah zaman. Jadi menyebabkan manusia berasa dosa, manusia tidak berasa dosa, buat mudah dah. Ini perkara yang sangat berbahaya. Inilah ujian di zaman teknologi ni. Semua berada di hujung jari. Nak baik pun di hujung jari, nak jahat pun di hujung jari. Ini bahaya. Perkara ni sangat bahaya. Jadi kena ingat, kita bincang sekarang ni tentang qarin hak sana tu dak qarin tu. Hak ni dalam hadis tu. Ketika mana sebenarnya peranan dia paling besar? Ketika kita duduk solat. Tak ada dah orang panggil hak jenis iblis syaitan hak nampak tengok ni tak ada dah. Kau tidur lah, kau tidur je. Tiba-tiba kita duduk solat dalam bilik, duduk solat dalam tempat pejabat, dalam kereta. Situ tu kan dia guna telefon dia gini-gini, macam-macam manusia boleh buat dosa situ pula. Jadi sebab tu Nabi sebut kita qarin. Kalau dulu mula jadi orang berasa bahaya, dah qarin lan lagi bahaya di zaman kita. Ni beratlah, dia kena ambil perhatian. Yang pertamanya hadis ni, mana setiap orang ni akan ada ujian dalam bentuk qarin. Ni yang pertama, mesti ada. Kesimpulan hadis ni saya buat kesimpulan dalam bentuk poin dia. Yang pertamanya, setiap orang akan ada ujian. Hak malaikat sana kita tak payah bincang lah, sebab dia suruh benda baik. Kita tak bincang lah, tu bincang qarinun minal jin, qarinuhu minal jin. Maknanya teman dia tu, hak duduk bersama dia tu, hak inilah yang khija menghembuskan, menimbulkan waswas dalam minat dia. Hak jahat ni, hak ni hak bimbang. Hak malaikat hak baik tadi tak apalah. Kita akan jumpa akan datang hadis-hadis Nabi sebut bahawa malaikat hak baik ni pun dia tidak bersama kita kalau kita buat benda-benda jahat setengah-setengah perkara. Kita panggil malaikat rahmat gapo tu. Setengah malaikat dia tak sih. Sebab tu kita dalam agama kita Nabi ajar juga kita kena setengah-setengah perkara kita buat orang yang kerak sangat, dia panggil musirrun asyar ini, orang yang sentiasa buat benda jahat. Sebab ada setengah orang tu dia mengumpat 5 minit boleh dah mengumpat ni. Setengah orang tu 2 jam mengumpat. Setengah tu buat dosa sekerat hari dosa. Misalnya tak tutup aurat, ulama kata dia start tak tutup aurat, dia tubik pergi kerja, kat dia klik kerja pula, kat traffic jam pula, tidak lapan jam. Tutup aurat, buka mendedahkan aurat ni dosa berterusan besar tu. Kalau kerja lapan jam, kat tidak lapan jam. Tubik rumah tu masa nak pergi siapa kerja tu turun ke apa lagi. Sebab tu ulama kata matematik bukan untuk kira untuk nego saja. Kena kira tak dosa, tak tutup aurat. Takut tak padan dengan pahala puasa tu dedah aurat. Pukul 7.30 tu pergi kerja, pukul 7.30 sampai rumah, 12 jam. Enggak 12 jam duk mendedahkan aurat gitu tu dah dosa tak tahu banyak-banyak. Tapi orang kita tak kira gitu. Dia kira hati molek. Hati molek, mari sedekah dah. Orang kita dia kira gitu. Dia tidak kira cara agama. Tu paruk tu. Berat dia dah 40 tahun tak tutup aurat. Lepas tu puasa tak tahu lagi setahun mana. Semaya tak tahu lagi setahun mana. Apa kau gitu kena kira. Kalau kita nak kata itu persiapan nak menghadapi bulan Ramadan, tu dulu kena sesuatu. Supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dengan penuh bergaya, orang ni kata. Ni kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan maksiat tepek. Subuh dah maya. Nak masuk bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan, siap habis beli baju baru nak masuk bulan Ramadan. Orang kita ni setengah-setengah maya dah makan puasa tu parut dia buat. Orang kita tak faham. Lepas tu setahun mana jadi kesal dia tu tak ada kesal. Ni jadi hadis-hadis gini Nabi nak ayatnya kena beringat musuh yang paling bahaya ni musuh paling bahaya. Sebab apa? Dia duduk sekali kita gimana pun dia ada. Ni bahaya. Jadi qarin daripada jin ini yang keduanya, qarin teman dalam bentuk jin ini
Dia sebenarnya kerja dia setiap masa, setiap detik, setiap saat buat supaya kita terlintas. Biar ada lintas, ada semua lintas untuk buat benda jahat. Bukan kata dia berjaya semua, tak. Syaitan ni setiap kali dia menimbulkan keresahan tentang agama, menimbulkan waswas tentang agama, menimbulkan lintasan yang buruk, bukan berjaya semua. Tidak kata setiap kali dia menimbulkan waswas maka dia berjaya. Tidak. Tapi bahaya kan kalau dalam sehari 24 jam sampai beratus-ratus waswas dia timbul kepada kita. Duduk tengah semaya waswas lagi, tahiyat waswas lagi, at-tahiyat atau nengung kita. Jangan, tu berat tu. Berat tu. Bagaimana dia mari semai Jumaat lah betul. Berat. Anak kena doa Allah serabu lah dia. Siapa kita jadi menang. Jadi kita paksa berhenti baca. Nak keluar lalu dia. Sebab dia ngepel lama. Dia ngepel lama. Kita nak keluar dia untuk letih kita. Allah. Sebab tu kalau kita pergi sembahyang masjid kau tengok dia tu lari lalu. Nak ayat lagu mana? Dia ustaz itu. Nak ayat lagu mana? Payah tu nak ayat tu. Jejak daripada akad takbir lagi dia start. Nak tahiyat tu dia kosong lagi. Nak habis dah semaya. At-tahiyat 4-5 kali bukan sekali dua. Kita sedih lah sedih ni tengok. Padahal cara at-tahiyat pakai gitu. Mari puasa tak betul, pakai kira betul. Kena 2 kali lah. Tapi orang kita tak asyik lagi. Dia menimbul ke tidak yakin. Betul kata. Cukup dah kahar. Angin bunyi sepuluh serati je dah. Magi bunyi. Oh parah dia ada lah. Serati pun dengung dengar lagu tu. Serati sekali ya awak. Ni bahaya ni. Bahaya ni. Bila dah tua dah tak boleh buat lagi hak tu dah. Bahaya. Ni bahaya. Dan qarin daripada malaikat ni dia panggil malaikat mulhim. Disebut begitu liya'murahu bil khairi wasmu al mulhim. Cumanya dari segi tekstual lah, dari segi teks hadis dia kata wa qarinuhu minal malaikah. Asal dari kitab Masabih tak ada. Imam Baghawi asal dari kitab Imam Baghawi tak ada wa qarinuhu minal malaikah. Sebab tu kalau hadis-hadis jumpa hadis tak ada sebut wa qarinuhu minal malaikah. Hak tu pun ada juga hadis tu. Dia hadis hak ni ada dua. Ada yang sebut wa qarinuhu minal malaikah dan ada hadis yang tidak sebut wa qarinuhu minal malaikah. Cuma ramai ulama kata wa qarinuhu minal malaikah hak tu lebih tepat lagi. Ramai ulama pilih hak tu juga. Tapi dalam kitab asal Masabih Imam Baghawi ni tak ada tu. Jadi maknanya hak sini ni hak tambahan ziyadah, tambahan. Saya sebut gitu rekah. Kalau nak bahas itu jadi panjang pula. Gitu lah rekah gitu. Sebab sini dia buat lakon ni dalam syarah tu, tapi panjang lah. Baik. Bila Nabi sebut begitu, Nabi sebut ma minkum min ahadin, semua kamu. Sahabat tanya Rasulullah begitu juga. Rasulullah kata aku begitu juga. Jadi hak sahabat tanya ni hak mana? Hak sahabat tanya ni hak mana? Kita kena ingat isu kita sini bukan wa qarinuhu minal malaikah. Hak tu para sahabat tidak using hak tu. Malaikat hak bersama kita yang sentiasa membisikkan perkara-perkara baik, hak tu sahabat tak using. Dan sahabat tanya untuk Nabi pun tanya hak qarinuhu minal jinni. Jin situ maksudnya iblis ataupun syaitan. Hak tu hak sahabat tanya. Jadi kalau hak malaikat dia membisikkan kebaikan, hak tu mujur, baru tak payah tanya. Dah tu. Hak tanya sini ai laka qarinun minal jin, hak tu sahabat tanya. Rasulullah pun ada juga kau qarin daripada jin ni. Hak qarin pada malaikat tak apa hak tu. Nabi kata hak tu pun ada juga pada diri. Sinilah timbulnya. Tak apalah kita baca sini. Dia teratur dia buat ni. Tetapi Nabi kata kita faham bahawa Nabi sudah dibuat dah berapa kali, 2 kali lah kita terima, 2 kali lah kita terima tu. Nabi dibelah dada ni nak buat hazz syaitan itu. Buat tempat syaitan duduk gatul, tempat syaitan duduk operasi syaitan. Dia ada markah dia dalam diri kita ni, hazz syaitan ni. Nabi dibelah dada cuci hati tu kan. Ada berlaku tu waktu tu.
Lepas tu bila dah buat dah tu, kalau mari qarinu minal jin syaitan pun nak ganggu, nama kata tak ada dah peluang. Maknanya hazzu syaitan, hazzu ni makna peluang, bahagia. Kalau dalam bahasa Arab asal mana hazzu, mana habuah syaitan, peluang syaitan tak ada dari diri Nabi. Dah lah buat tu patut diletak pula sifat maksum. Apa lagi perlu ada qarinuhu minal jin? Hak tu ulama muskil tu. Hak tu ulama muskil. Tapi kuku mana pun ulama sebut, Nabi sebut sini Allah tolong aku. Sebab itulah dari segi tafsiran huraian hadis ni, Allah tolong aku nak menghadapi qarinuhu minal jin itu dengan cara Allah bekalkan kepada diri aku secara khusus. Mu tak ada tu, aku yang ada. Dia maksum. Sifat maksum itu. Gitu secara khusus. Kemudian sini kalau kita baca fa'aslamu, maka bila Allah tolong aku fa'aslamu, maka aku selamat. Mana aku tidak akan tercedera, terpedaya. Tidak ada kesan bisikan-bisikan jahat oleh syaitan atau dia disebut sebagai jin itu. Fa'aslamu, aku selamat. Kalau kita baca fa'aslama, maka Allah tolong aku untuk lawan qarinuhu minal jin. Fa'aslama, lalu qarin itu jadi baik. Nak ayatnya betapa tinggi kedudukan Nabi, qarin hak jahat itu pun jadi baik. Setengah ulama kata fa'aslama ni maknanya bukan jadi baik, maknanya dia pun jadi Islam, jin tu. Sebab tu setengah ulama kata hak masuk Islam tu jin, bukan iblis, bukan syaitan. Hak tu iblis syaitan tak ada dah keluar masuk Islam dia. Jadi baik. Kalau kita baca fa'aslama, bila jadi baik, dia jadi sebuah malaikat kan? Sentiasa menyuruh buat benda baik. Dia pun jadi baik. Tapi sini ni khilaf lah mana sebenarnya jadi ulama. Khilaf. Lagu mana jadi baik, iblis jadi baik. Sebab tu semua kata fa'aslamu tu. Tetapi dia akan timbul masalah. Misalnya qadiyah kata timbul masalah lah. Kalau kita kata fa'aslamu, aku jadi selamat. Jadi apa maksud fala ya'muruni illa bi khair? Maka dia tidak akan menyuruh aku kecuali benda-benda baik saja. Kalau kita kata fa'aslamu, kalau fa'aslama, lebih sesuai lagi. Mana hak asal jahat tadi, qarin hak jahat tadi jadi baik, maka dia tak suruh aku kecuali benda baik sebab dia jadi baik. Sebab itulah ulama sebut sini hak ni Nabi nak ayat khususiyat untuk Nabi. Khususiyat untuk Nabi. Ini kelebihan Nabi yang tidak ada pada umat dia. Untuk Nabi sahaja. Sahabat pun tak lihat ni. Mana sahabat ni dia kena bertarung dengan qarin sampai mati. Kita sebagai orang Islam ni, wali Tuhan, kau orang biasa kena bertarung dengan qarin. Sebab itulah kita kena ingatlah kuku mana pun. Kalau kita nak bincang panjang, kena bertarung. Boleh jadi menang, boleh jadi kalah. Sebab tu ada konsep taubat dan sebagainya, konsep rahmat, konsep syafaat dan sebagainya. Lepas tu Nabi ayat pula, kalau kita betul-betul ikut Quran dan hadis, kita tak sesat, tak caralah qarin tu setara mana pun, kita tidak akan sesat. Maknanya bukan bermakna kita tak akan jadi buat salah. Buat salah tetap buat, tetapi tidaklah buat salah tu sampai mereka tidak bertaubat. Buat salah sehingga salah tu dosa banyak daripada pahala, tak akan sampai gitu. Sebab tu kita ni orang biasa selain daripada Nabi ni hanya Allah ambil kira amalan baik kita. Dia ambil kira banyak ke sikit. Lepas tu kalau katakanlah banyak dosa pun, dia ada pula situ rahmat Tuhan, dia ada situ proses syafaat dan sebagainya. Mana Allah beri peluang kepada manusia. Jadi kita kena ingat itu dia panggil sunnah Allah. Tak boleh lari dah tu. Maknanya dalam konteks kehidupan kita dari segi syariat ni, kita tengok agama ni tak perlu pun kita pada maksum sebenarnya. Kita tak perlu pada maksum. Nabi ni maksum ni kerana nak jaga syariat sebab dia sahibus syariah. Kita kena ingat tu. Sebab tu kita tak perlu pada maksum untuk kita. Tapi Nabi perlu untuk dia seorang. Sebab apa tu? Sebab syariat mari dia. Kalau tidak orang boleh kata dia manusia apa kita boleh salah. Takut salah ayat. Tahu syariat ni tak mungkin hak tu. Sebab apa? Sebab dia maksum. Tapi untuk kita, kalau ada orang kata ustaz tak boleh hak, tak betul dia sebut muka dia bukan maksud. Jadi kalau contohnya orang tak sibuk beramal, dia kata tak boleh pakai. Sebab ulama kita ni tidak maksud boleh jadi salah. Jadi kita doa amal ni tak semesti betul. Sebab apa? Sebab kita terima daripada ulama. Ulama boleh salah. Sebab itulah ulama dia tak boleh seorang. Dia kena ramal. Kita kena faham. Sebab tu dalam pengajian usuluddin, kenapa Nabi seorang pun cukup dah, tapi ulama kena ramal. Sebab apa tu? Sebab Nabi ni Allah jaga dia dengan maksud. Tapi ulama Allah tidak jaga sebab Nabi. Ulama dijaga dengan, sebab tu orang sebut institusi ulama. Ulama ni salah,
ulama ni betul. Sebab tu proses biasa tu. Kita yang berasa ulama bala hak ni kritik Tuhan ni, itu proses dalam agama. Kena faham. Tak, kalau selalu seorang yang kita terima ulama, sesak kita. Katakanlah kita terima ulama ni atau orang lain tak boleh pakai, sesak kita. Mesti sesak. Sebab ulama dia tidak akan betul semua. Sebab tu kita kena terima ulama ni girngau, kena terima berlaku. Lepas tu kita fikir. Lepas tu kita nak fikir ke mana? Taklah kita tengok ke Allah ngakak pada kita. Berasa molek ni. Ha ni ulama juga sebut. Tapi syarat ulama tu ulama yang akidah betul lah. Ulama tu nyanyi dah pakai sebab betul. No, tak leh lagu tu. Kalau lagu tu tak leh. Kok mana apa hadirat? Ulama kita hebat-hebat, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam semua imam kita ni beribu lah tu guru. Kita duk arah budak duk ikut oniso duk kita kadang-kadang. Sebab tu kita kena tengok. Sebab tak boleh kalau kita besar rosak ada tak boleh. Nabi yang boleh begitu. Tu sebenarnya kita tengok hakikat. Sebab apa ulama ni kena ramah. Sebab tak mungkin seorang ulama dia alim dari semua bidang. Kalau dia alim pun tidak alim. Alim mana tahu banyak. Bukan tahu semua. Sebab itulah hadirat salah satu ciri akidah Ahlussunnah. Ciri bukan ciri akidah, ciri Ahlussunnah wal Jamaah. I'tiqad dianya ulama ni dia tidak tahu semua perkara. Itu salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri tu sunnah tu besar tu, dia nak buang lalu salah faham dalam diri tu. Dia nak buang lalu sifat ta'assub tu. Dia nak buang lalu sifat duk ikut seorang dan duk siapa saja. Dia nak buang lalu. Itu bukan ciri Ahlussunnah tu. Ciri Ahlussunnah dia kena terima semua. Tengok lagu malam. Sebab tu dalam ciri Ahlussunnah tidak boleh tak betul tu kita menghukumkan satu-satu hukum yang menyebabkan jadi kafir sebilangan besar ulama. Tak boleh lagu. Kita kata aliran ni tak betul, aliran nak kafir, tiba-tiba jadi kafir beribu ulama. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh gitu. Tak boleh. Dia tak mungkin ulama ni sesat. Bukan ulama di Malaysia saja, ulama dunia sampai jadi sesat beribu ulama dengan sebab kita buat hukum. Kita tak betul. Kena dia duduk situ dah. Itu ciri ahli sunnah tu. Dari kita. Misalnya kita kata Asy'ariyah tak tu, kafir Asy'ariyah tidak Islam, sodoh kita kata dah. Bukan 1000, puluh ribu jadi kafir. Ulama tu tak kira orang biasa lagi. Bila kita kata akidah 3 serangkaian ni sesat, tak betul, kafir dia, tidak ahli sunnah wal jamaah, mana kita menghukum puluh ribu ulama. Mesti ada tak betul. Tak betul siapa? Kita tak betul. Ada tu tak kena. Dia kena duduk situ ada. Sebab ni kaedah manhaj lah. Kita kena beringat tu waswah juga tu, bagi waswah juga tu. Ni berapa ulama ustaz-ustaz waswah ni. Kena beringat jangan saya usim dah ada kata orang ni. Duduk ikut apa ni akidah 3 serangkaian, tauhid 3 serangkaian. Itu kaedah. Inilah punca jadi keganasan macam-macam. Itu silap faham. Ni pula kata duk mengaji Asy'ariyah tak betul. Dia tidak ahli sunnah. Bahkan setengah-setengah kitab saya tengok siapa dia anggap tidak Islam lah. Asy'ariyah ni. Tu tak betul juga, tak boleh. Itu orang panggil apa ni dia kita kata ni ekstrim sangat tu. Islam tidak begitu. Kita kena ingat bila kita kata begitu kita telah menghukumkan ulama beribu puluh ribu ulama. Jadi kafir ulama. Tak boleh. Dalam ahli sunnah ni dia ada kerangka dia. Dia ada kaedah dia. Jangan kita bersikap begitulah. Jadi hadis ni insya-Allah kita akan bincang semula. Kita akan bincang semula hadis ni. Hadis kita bincang semula sebab dia ada perkara menarik dalam syarah ni. InsyaAllah kita bincang semula. Jadi hadis ni kita bincang semula lepas raya lah insyaAllah. Gitulah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Aku nuqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.